Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, nama saya Muhammad Arsyad dan Hilmi Syafi'i. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Seri Mersing. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang buku ini. Kawan-kawan pernah dengar cerita dongeng kanak-kanak Pak Pandir? Hari ini saya akan berkongsi sebuah cerita dongeng kanak-kanak yang bertajuk Koleksi Cerita Jenaka Pak Pandir. Koleksi cerita jenaka Pak Pandir ini telah dicetak oleh Maxim Press dan Publication Sdn Bhd. Buku ini telah diedarkan oleh Mind to Mind yang terletak di Sungai Buloh, Selangor. Buku ini mempunyai jalan cerita jenaka yang menarik perhatian kanak-kanak serta ilustrasi gambar yang berwarna-warni menarik minat saya untuk membaca buku tersebut. Buku ini mempunyai 64 muka surat dan harganya sangat berpatutan. Buku ini mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja dengan harga RM7.90. Dalam buku ini terdapat 4 koleksi cerita Pak Pandir. Cerita pertama dalam koleksi ini bertajuk Pak Pandir dengan Harta Karun. Pak Pandir telah menjumpai harta karun dan membahagikan dua harta karun tersebut. Namun, Pak Pandir bernasib malang kerana dua orang pencuri telah mencuri sebahagian daripada harta Pak Pandir. Cerita kedua pula bertajuk Pak Pandir menangkap ikan. Dalam cerita ini menceritakan tentang Pak Pandir, seorang yang pemalas. Pak Pandir melakukan kerja yang sia-sia apabila dia meniru gaya burung menangkap ikan. Bukan ikan yang Pak Pandir dapat tetapi lemas di dalam sungai. Koleksi cerita ketiga pula bertajuk Pak Pandir dengan Putera Raja. Pak Pandir digambarkan seorang yang menolak tuah apabila raja ingin menghadiahkan harta yang lumayan setelah Pak Pandir berjaya menyelamatkan seorang budak yang lemas. Namun demikian, Pak Pandir hanya meminta kuda yang ditunggang oleh raja sebagai balasan, sedangkan dia sendiri tidak pandai menunggang kuda. Akhirnya, Pak Pandir berjalan bersama kuda tersebut. Dalam koleksi terakhir juga melihatkan kebodohan Pak Pandir dalam cerita Pak Pandir dan Jin. Pak Pandir telah ditipu oleh jin yang makan hasil tangkapan di dalam bumbunya. Jin tersebut berjanji untuk memberikan kekuatan kepada Pak Pandir dengan menyuruh Pak Pandir memakan buah hutan. Apabila Pak Pandir makan buah hutan, dia jatuh pingsan dan jin tersebut melarikan diri. Pak Pandir merupakan watak utama dalam cerita jenaka kesusasteraan Melayu lama. Rakan-rakan hendak tahu watak Pak Pandir ini sebagai orang yang bodoh pintar atau pintar bodoh dalam satu saat menunjukkan tingkah laku yang sangat bodoh, tetapi saat lain menunjukkan kecemerlangan otaknya. Secara umumnya, cerita ini menampilkan sifat bodoh Pak Pandir sehingga menimbulkan efek humor. Rakan-rakan sekalian, kisah ini dijadikan tauladan dalam kehidupan kita. Banyak nilai dan pengajaran yang kita perolehi dalam cerita tersebut. Antaranya, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam kehidupan. Jangan sesekali kita melakukan kerja yang sia-sia. Dan banyak lagi nilai yang ada. Walaupun kisah Pak Pandir ini merupakan kisah dongeng, namun kisah ini tidak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Kanak-kanak masih lagi gemar mendengar dan membaca cerita ini. Kawan-kawan, cerita ini saya berikan 5 bintang kerana begitu menarik dan penuh dengan humor. Sekian dulu daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.